Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 April 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan berita. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, telah mengadakan tinjauan ke beberapa lokasi sekatan Jalan Raya SJR di Miri dan Beluru pada Rabu. Antara lokasi SJR yang ditinjau ialah SJR Bakam, SJR Lambe dan SJR Beluru untuk melihat sendiri keadaan aliran trafik semasa selain membuat semakan keperluan dan kelengkapan pos kawalan SJR. Dalam tinjauan itu, beliau telah diberikan taklimat oleh pihak Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Beliau turut dimaklumkan jumlah aliran trafik telah berjaya dikurangkan kepada 40% di SJR Bakam dan lebih kurang 20% di SJR Lambe dan Beluru sejak pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut meluluskan pemindahan SJR Bakam ke lokasi berdekatan papan tanda sempadan Miri dan Subis selepas mendapat maklum balas daripada petugas Barisan Hadapan. Katanya beliau telah meminta pengerusi JPBB Miri yang juga pemangku residen Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof untuk membuat pemindahan SJR tersebut secepat mungkin. Berita seterusnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul, telah menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM59,390 semasa lawatan kerjanya ke Adun Semop pada Rabu. Senarai penerima peruntukan seperti yang tertera. Beliau yang juga Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak turut melancarkan program pengagihan juadah kuih muih dalam satu majlis ringkas di Kampung Semop. Program tersebut dianjurkan bersama belia sebekas dan skuad sayang yang terdiri daripada masyarakat Kampung Semop dan Kampung Sedi. Dalam lawatan kerja itu, beliau mengambil kesempatan untuk menziarahi keluarga mantan Ketua Kaum Kampung Serdeng, Allahyarham Abdul Razak Chung. Lawatan kerja pada kali ini turut diringkaskan yang hanya melibatkan pihak berkaitan sahaja selain beberapa program dibatalkan bagi mematuhi prosedur kesihatan menangani penularan COVID-19. Laporan selanjutnya di Simunjan. Pihak Pejabat Daerah Simunjan telah mengadakan lawatan ke tapak projek transformasi luar bandar RTP Adun Simunjan bagi tahun 2021 pada Selasa. Lawatan turut disertai agensi pelaksana iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Samarahan serta Majlis Daerah Simunjan bagi meninjau 14 buah projek RTP berjumlah RM1,430,000 tersebut. Berikut merupakan senarai projek yang dilaksanakan tahun ini. Lokasi projek pula terletak di kampung-kampung seperti tertera. Terdahulu pada Isnin, Pejabat Daerah Simunjan bersama agensi pelaksana Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan telah mengadakan lawatan sama terhadap 10 projek RTP Adun Simunjan tahun 2021 dengan peruntukan sebanyak RM1,030,000. Berikutnya mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 429 lagi kes positif baharu pada Rabu melibatkan 27 daerah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 25,558 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera.
Turut dilaporkan 4 kes kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 145 orang. Sehubungan itu, daerah Song bertukar ke status merah daripada jingga setelah merekodkan sebanyak 53 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Sungai Lemayong Meradong, kluster Duranda Emas Serian dan kluster Taman Mesra Bakor Kuching. Selain itu, JPBN Sarawak turut memutuskan penamatan tempoh PKPD di Penjara Seri Aman dan Kuartus Kaki Tangan pada 21 April 2021 dan Kampung Menuang Baru Limbang pada 22 April 2021. Keputusan tersebut dibuat memandangkan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif yang baharu dan tiada bukti yang menunjukkan jangkitan masih menular di kawasan tersebut. Berikut pula, seramai 258 orang lagi telah melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19 bagi program vaksinasi peringkat daerah Lundu pada Rabu. Sebahagian besar daripada penerima vaksin dos kedua kali ini adalah guru dan kaki tangan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lundu. Sementara itu, terdapat seramai 144 orang lagi petugas Barisan Harapan dan kaki tangan kerajaan di daerah berkenaan hadir untuk melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19 pada Selasa. Kesemua mereka tiba pada pukul 9 pagi bagi menerima suntikan dos kedua vaksin berkenaan di Dewan Masyarakat Lundu. Seterusnya pula, sambutan Ramadan kali ini sekali lagi menjadi ujian kepada semua tidak terkecuali para peniaga dan penjajah makanan yang mahu meneruskan kelangsungan hidup. Menurut peniaga makanan yang dikenali sebagai Nur Syikin, pandemik tersebut amat memberi impak besar terhadap perniagaan beliau yang telah diusahakan selama lebih 20 tahun. Kurang. Lebih kurang. Apalagi bulan puasa macam tu. Sekadar biasalah. Macam kadang-kadang sikit lah, kadang barang pun si habis macam ni lah. Macam COVID tu. Sekadar macam biasa nak, mari sebelum COVID. Waktu petang lah kami lah. Tambahnya, beliau terpaksa meminimumkan jumlah jualan bagi mengurangkan kadar kerugian yang ditanggungnya. Bagi Khadijah Abdullah pula, perniagaannya masih berjalan seperti biasa dengan mengikuti amalan norma baharu. Pelanggan semua ngikutlah apa yang dah disediakan. Alhamdulillah, sebab bulan Ramadan tahun tu dengan tahun lepas, kami ambil macam order, kami ambil main packing je lah. Ada yang menempah dulu sebelum datang ambil aja. Jadi kami si payah nak orang kami gila datang bah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas channel di YouTube. Salam Lukas.